أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa, kaki tangan pegawai Masjid At-Taqwa Qaryah Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala menaqalkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 184. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita menyebut berkenaan dengan ayat Quran ini dia signifikan dengan puasa kita ni around the corner. Around the corner ni maknanya orang takwa lah sebut around the corner kan. Orang Qaryah Kampung Parui ni around the corner, maknanya kata tak lama dah. Malam ni 24 Syaban lebih kurang. Kita ada lebih kurang 6-7 hari lah kurang daripada tu kan. Kita dah tak lama lagi nak berpuasa, kita dah Syaban nak masuk Ramadan. Kita tak tahu sama ada kita sempat bertemu dengan Ramadan ataupun tidak, tak tahu. Semua orang tak tahu. Tapi yang ada pada kita adalah doa. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Ramadan. Ada orang dia bila bertemu dengan Ramadan macam-macam fikir dia. Ada orang dia fikir susah sebab bila bertemu dengan Ramadan tak boleh nak makan. Yang kaki makan dia tak suka Ramadan ni. Dia kata payah hidup kan? Dia kata nak kena puasa lah, itulah inilah. Dia kata payah sangat. Ada orang jenis begitu. Ada orang dia suka dengan Ramadan, tapi bukan suka kerana puasa, suka kerana lain. Dia suka berniaga. Dia kata Ramadan ni bulan duit kan? Meniaga tak sedap pun boleh meniaga. Orang beli sebab tak dapat rasa lagi, nak rasa buka puasa kan? Kebanyakan orang lagu tu lah. Kebanyakan orang lagu tu kan? Kita pun tak tahu. Sebab tu kita akan tanya, hang tahu masak ke tak? Kalau dia kata saya tak tahu masak, tu usah duk gatai nak berniaga dekat bazar Ramadan. Sebab ramai orang berniaga kat bazar Ramadan, satu tak tahu masak, yang kedua tak tahu nak mencari keberkatan. Maaf saya sebut, berkat tu kadang-kadang takut hilang. Hilang sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang dia berniaga nak cari untung, tapi terlupa nak ligan keberkatan kan? Kita kata kuah gulai kari kan? Cerai brand, orang Kedah kata cerai brand. Cerai satu hai, brand satu hai. Cerai brand ni mana kata cair sangat-sangat. Niaga air pun lagu tu. juga. Dia buat pun ala kadar. Kadang penuh. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan orang berniaga ni, maaf saya sebutlah.
orang berniaga ayak. Saya tak tahu dia nak jawab apa depan Allah apabila air tu penuh daripada ayak. Kita nak minum ayak, bukan makan air. Faham tak tuan-tuan? Maaf saya sebutlah. Orang berniaga ayak ni dia tak suka bila saya cakap begitu. Dia marah. Dia kata, apa lah ustaz kata begitu? Kami nak untung, sebab itu kami godak tu, kami ambil air penuh. Tuan-tuan buang air dia, beza dengan ayak dia. Tuan-tuan tengok banyak mana? Dia untung buta atas angin. Untung dia tu, dia untung memang untung, tapi bagaimana dia nak jawab depan Allah? Tuan-tuan abang kat saya? Tuan-tuan abang kat saya? Saya tak tahu. Kadang-kadang kita jadi takut. Beli ayak, dia ukok tu cerita lain lah, jenis kaki ukok. Kaki dia ada sukat dah, senggat dah tu, dia tu cerita lain. Tapi ada orang dia kata tak boleh, saya tak boleh nak bagi air kurang, sebab saya punya SOP berniaga memang air banyak. Saya berniaga air, bukan berniaga ayak. Malah begitu lah. Kadang-kadang kita jadi takut tengok dah. Maaf saya sebut, ada satu kedai saya gerai tepi jalan. Gerai tu dekat Kuala Terengganu, Cendering. Ayak kedai dia RM3. Ayak kedai dia RM3. Saya pun tengok orang penuh batok. Tapi dia jual ayak gelas besar ni lah, gelas besar. Banyak pun tak apa lah, sebab gelas besar harga RM3. Ni dah lah gelas kecil, harga RM8. Gila je. Ada kata kualiti ni bukan kira tuan-tuan. Kualiti ni setakat mana? Tuan-tuan abang saya, kualiti kita makan ke apa ke setakat mana? Daripada hujung bibir sampai tekak tu lah. Masuk ni perut semua jadi tik. Semua jadi tik. Oh, dia punya kualiti ni nak kena jaga betul lah. Orang ada duit silakan. Tapi janganlah kena orang lagu tu. Saya tak tahulah nak kata lagu mana tuan-tuan. Wallahu alam lah. Sama juga orang masak lemak cili api. Betul dah orang negeri Sembilan, betul dah. Tapi kalau masak lemak dia tak kena dengan cara dah, jangan berniaga. Dia kalau masak lemak ni, dia kurang-kurang ni bila basuh tangan tu payah sikit. Itu baru betul negeri Sembilan. Dekat mana selalu saya dapat tuan-tuan, belah Rembau, Tampin, Pilah, belah Jempol. Hak tu jenis basuh tangan pun kuning ada lagi. Tak kunyit mana ada buah tuan-tuan, tapi rasa clear, kira sedap lah. Kira sedap. Kadang-kadang makan-makan belah-belah sini tuan-tuan, Allah, cerai cerai. Tapi boleh lah, kita tak ada nak mengata sangat, boleh makan je lah. Tapi kadang tanya betul-betul orang negeri Sembilan betul ke? Dia kata betul kan negeri Sembilan, bunyi macam negeri Sembilan lah. Tapi orang Seremban ni dah banyak campur lah. Dah banyak campur lah, kita tak boleh kata apa. Tapi kalau kata belah Rembau, makan belah-belah kampung tuan-tuan, Pilah makan belah-belah kampung ni, saya bukan nak puji, tapi memang sedap betul. Belah Jelebu ni kalau makan, dia punya kuning tu bawa balik tu, itu betul lah. Maknanya kata dia berniaga. Harga pula satu pinggan tak sampai RM7, RM8. Kita pun kata kira balik, dia pun datang balik kira balik, dia kata RM7. Kita murah sangat. Dan kita kata kat Seremban nasi je RM7. Tuan-tuan jangan main-main. Malam tadi saya makan dengan anak saya, ada satu kedai nasi lemak dekat TTDI. Saya tak mau mention lah kedai apa. Dekat TTDI, Taman Tun Dr. Ismail. Saya kuliah kat sana. Jadi bila makan ni nasi lemak teluk mata, tuan-tuan rasa berapa ringgit? RM12. Nasi lemak teluk mata. Mata kita boleh hilang tengok nasi lemak tu. Punya lemah. Kita pun diam, jenuh makan. Makan ni kira nasi. Tak mau bagi cepat habis. Nak makan bagi lama. Kita kata betul lah mereka. Ayak je dekat RM6. Kita pun tak tahu nak kata lagu mana tuan-tuan. Orang berniaga lah ni lagu tu dia tak kira apa. Yang penting harga ni terpulang lah. Tapi tu nak cerita Ramadan. Ada orang dia nak bertemu dengan Ramadan kerana dia kata itu bulan ibadat. Kita nak jadi orang begitu. Bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu. Kerana apa? Ada ibadat dekat sana. Ada Qurannya, ada tadarusnya,
ada sedekahnya, ada iktikafnya, ada tarawihnya, ada iftarnya, ada sahurnya, ada ibadat qiyamul lailnya. Banyak ibadat-ibadat yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi dia rindu. Orang yang rindu Ramadan ni tak ramai. Tapi mudah-mudahan kita yang nak bertemu dengan Ramadan, kita rindu dengan Ramadan. Rindu dengan Ramadan. Ramadan ni dia sebelum masuk ni cerita lain, tapi lepas masuk 2-3 hari dia boleh steady sikit lah. Dia dapat rasa bahawa apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Sebab itu orang yang rindukan Ramadan, pada dia tiada keletihan dalam Ramadan kecuali kekuatan. Kuat. Ada satu doktor, saya tak tahu tuan-tuan perasan ke tak, Dr. On, dia bagus juga, dia dalam TikTok. Dia cerita berkenaan dengan suplemen apa yang paling bagus. Antara suplemen paling bagus adalah minum air kosong. Ni bagus ni tuan-tuan. Yang bagus ni kalau boleh kepala biru lah. Kepala biru ni okey. Ada orang tanya apa beza kepala biru dengan kepala putih. Kepala putih tu drinking water, air minuman biasa lah. Tapi kalau kepala biru ni dia mineral water. Kepala biru, kepala hijau. Tapi ada orang dia kata tak kira kepala, yang penting air. Minum bir lah, tak pergi gambar lah. Yang penting air putih. Air putih ni bagus. Lepas tu suplemen hard lain, intermittent fasting. Puasa. Puasa ni bagus. Puasa ni bagus. Sebab itu tuan-tuan, bila kita puasa, ada orang dia jadi letih sebab dia jarang nak puasa. Ada orang pada dia puasa ni menjadi satu kekuatan. Kita mengharap kalau itu. Puasa ni kekuatan untuk kita. Sebab ramai orang dia bila berpuasa balik subuh pukul 7.30 tu lena 12.55 baru bangkit. Lepas tu dia bangkit mai semayang kat Masjid Taqwa. Contoh mana kata jemaah sini tu dia mai semayang bagai dia ada kuliah zuhur sikit. Kuliah zuhur dah 2:20 petang. Balik rumah, balik dia nampak bantai, dia tepuk-tepuk, dia lena balik. 4.30 dia bangkit balik. Dia kata nak pergi semayang asar. Pergi semayang asar, balik semayang asar pukul 5 suku. Balik 5 suku, dia pun tengok bantai balik. Dia kata kat bini nak buka puasa nanti hang gerak aku. Aku tak apa-apa nak larat. Tidur balik, tidur pukul 7 baru bangkit. Bila nak buka puasa ni, dia kata kat bini dia kata, lah ni rasa sat je puasa tu. Rasa sekejap je puasa. Mana tak sekejap, lena banyak. Jangan makruh. Lena banyak ni makruh. Lena banyak. Lena time kuliah tak kira lagi. Tapi lena Ramadan tu tak berapa bagus lah. Time kuliah nak lena tak ada masalah pun. Ni contoh. Jadi kita nak bertemu dengan Ramadan, kita nak jadi lagu mana? Nak orang yang mencintai Ramadan dan rindu akan Ramadan. Lagu tu. Sambung. Dalam ayat Quran yang kita bacakan tadi ada menceritakan tentang puasa dan juga fidyah. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam syahri falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan." Rawahu Tirmizi. Dia kata siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni dinakalkan dalam kitab Bahrul Madi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi juzuk yang kelima. Juzuk yang kelima. Syekh Marbawi dia hurai detail berkenaan dengan fidyah. Fidyah. Saya malam tadi dekat KL tu, tajuk saya fidyah. Sebab imam tu tanya lah, dia kata, "Doktor nak minta satu tajuk puasa tapi lain daripada puasa." Saya kata, "Kenapa pula?" Dia kata, "Semua ustaz main semua cerita puasa. Kalau 10 baki akhir sebelum nak Ramadan ni, 10 cerita puasa. Tapi dia kata nak cerita puasa tapi lain daripada puasa." Saya kata, "Ada." Dia kata, "Ustaz lain balik semua jenuh fikir. Tajuk apa?" Saya kata, "Tajuk fidyah lah." Fidyah ni nampak macam puasa tapi bukan cerita bab puasa, dia cerita hutang puasa.
Cerita hutang puasa. Ramai orang dia beranggapan bahawa fidyah ni tak ada apa. Dia kata benda bayar tak bayar dah. Siapa cakap? Fidyah ni hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketetapan agama tu ada. Ketetapan agama tu ada. Apa dia tuan-tuan? Kalau hang musafir, disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa-siapa daripada kalangan kamu yang sakit ataupun musafir, maka dia buka puasa, dia tidak berpuasa, dia kena ganti pada hari yang lain. Dia kena ganti pada hari yang lain. Jadi cerita itu dia kata gantilah. Ya, kalau ganti. Kalau tak ganti dan berlalunya tahun, hari tu Ramadan tahun lepas tak puasa. Sebab dia musafir, dia bergerak jauh, pergi mana-mana, dia tak puasa. Ataupun dia sakit, dia tak puasa, tapi dia boleh puasa. Bulan-bulan biasa ni dia boleh puasa. Tahu-tahu tuan-tuan, sampai kita katakan nak masuk Ramadan ni, dia tak ganti lagi. Masuk Ramadan, dia tak ganti lagi. Habis Ramadan, masuk Syawal, dia kena fidyah ataupun tidak? Kena. Ganti dia kena ganti ataupun tidak? Kena. Ganti kena, fidyah pun kena. Hak ni orang buat tak reti. Dia kata tak ada apa lah ustaz, biar ganti-ganti. Jangan cakap lagu tu. Sebab ramai di kalangan kita, muda kita ni, kita tak tahu lagu mana. Maaf saya sebut, kita pun tuan-tuan, saya duk mengajak masjid ni lama dah. Bukan masjid ni, duk mengajak masjid surau ni lama dah. Kadang-kadang jemaah duk sembang dengan kita ni, dengan saya pun tak faham. Jemaah ni dengan saya, mereka suka seloroh. Pelik tu. Dengan Ustaz Lin, mereka kata tak boleh. Ustaz Lin tu nampak macam jenis tegas, nak melawak tak boleh. Dengan saya boleh pula melawak. Macam saya cerita hari tu. Pak Imam tu tak puasa. Tak puasa ni cerita 20 tahun lepas. Waktu Pak Imam tu muda lah, umur 30 lebih lagu tu, dia tak puasa. Dengan Pak Bilal pun sama, satu geng rupanya. Satu geng. Jadi Bilal tu kata Ustaz, Imam pun tak puasa dulu Ustaz, dia muda dah. Saya kata cerita lama, tapi kena qada balik. Imam pun kata itulah, tak ingat lah macam mana Ustaz. Apa nama? Berapa hari tinggal? Saya kata kena catat lah. Lepas tu dia tanya Bilal, berapa hari kita tak puasa? Bilal boleh cakap, boleh tanya berapa hari? Sebulan. Tapi waktu muda lah. Ini cerita zaman dia muda. Kita pun tak boleh salahkan. Sebab tu saya tak tahu waktu muda tuan-tuan lagu mana. Saya tak tahu. Tuan-tuan je kena diri tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ni generasi muda 70-an. Beza. Saya muda tahun 2000. 2010 lagu tu. Itu muda saya. Muda tuan-tuan tahun 1970-an. 70-an dia nakai dia lain sikit. 80-an dia nakai lain sikit. 70-an zaman Elvis Presley tu dia pun sama. Tuan-tuan, zaman John Travolta 80-an dia pun sama. John Travolta seluar besar tu. Jangan cakap tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah tengok gambar nama tengok. Ingat aku tak perasan. Kadang-kadang saya pergi rumah jemaah, saya kata gambar kemen ni seluar besar ni, boleh serelum kepala. Dia kata boleh serelum kepala tu, kepala boleh masuk. Dia kata zaman dulu Ustaz, dia kata kalau seluar besar ni tak pakai, tak kahwin dengan makcik kau Ustaz. Dia punya cerita lah, makcik suka dia sebab seluar besar tu. Seluar besar tu. Lepas tu saya kata seluar tu tak pakai dah. Tak ada dah, kain lah, senang masuk angin. Dulu pun seluar besar sebab masuk angin lah. Begitu lah contoh. Tapi tuan-tuan nak abang kepada kita tak tahu zaman kita 70-an lagu mana tuan-tuan dia tahu. Waktu tu tuan-tuan umur 20. Kadang nakai tu ada sikit. Dalam Quran ada cerita bab hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma. Allah sebut dalam Quran, faktubuh, maka kena tulis. Kalau hang hutang, hang kena tulis. Hang bagi hutang ke orang ataupun hang berhutang dengan orang. Kalau istilah undang-undang dia sebut pemiutang. Saya bagi duit dekat abang, saya ni nama dia pemiutang. Abang hak pinjam dengan saya, abang nama dia penghutang.
Penghutang, pemiutang, penghutang. Jadi kita kena tahu, kena catat siapa penghutang, siapa pemiutang, berapa hutang dia. Dalam Quran bagi tahu, faktubu, tulis. Hutang kita dengan Allah, kita pula tak tulis. Lagu mana? Dia kata nak tulis apa? Saya ajaklah tuan-tuan, apa yang kita perlu tulis. Satu, kita tulis tahun. Tahun kita sejak kita baliag. Baliag umur 15, lebih kurang gitu lah. Kita kata baliag umur 10, 11, 12 lagu tu. Biasa orang dulu-dulu dia kata 12, 13 ni dah baliag lah. Jadi kita boleh catat 19, 70, 71, 72, 73, 74, 75 sampailah tahun 2024 ni. Ambil tarikh Islam dia bila, tuan-tuan boleh type kalkulator bulan hijrah nanti dah keluar. Tuan-tuan tulis 1970, tuan-tuan tinggal berapa hari puasa. 71 agak-agak berapa hari puasa. Ada orang tanya, dia kata tak tahu. Dok ya daka ala sadrika, ambil tangan buh kat dada. Hang jangan cakap dengan orang hang kata hang tak tahu, padahal hak tinggal puasa tu hang. Simple. Dok ya daka ala sadrika, ambil tangan buh kat dada. Aku rasa dulu 1970 tu duk kenang-kenang 20 hari dah kot lebih kurang. Ada hak saya jumpa, dia kata, ustaz, saya puasa 2 hari lah. Hari pangkal dengan hari mantai. Gila betul tuan-tuan. Hari pangkal dengan hari mantai. Saya pun kata hari pangkal tu apa dia? Rupanya hari pertama. Hari pertama puasa. Saya teringat lagi tuan-tuan, waktu tu saya kerja kat Jabatan Agama, bahagian pendakwaan. Jadi adalah satu kes dekat Kuala Pilah. Waktu dekat Kuala Pilah, mak dia datang mahkamah, bawa anak dia. Anak dia ni adalah kes dekat mahkamah tu tuan-tuan. Jadi dia bercerita dengan mak dia lah. Mak dia saya cakap, dia kata kat saya, dia kata, ustaz, tak ada dah nak puasa ustaz. Puasa mula, puasa tua. Dia kata macam puasa tua lagu tu lah, puasa yang depan ni dengan puasa mantai 29-30. Saya kata, habis tengah-tengah tu buat apa? Saya tanya lah, buat apa? Buat apa lagi? Buka periuk lah. Saya kata, habis tu memang dia makan lah. Ustaz, kalau tak bagi makan ustaz, mengamuk. Anak bujang dah pun besar dah, umur 30 lebih ya. Umur 30 lebih. Kita kata berapa lama dah perangai dia lagu ni? Daripada kecil. Lepas tu dia boleh cakap pula, sama dengan abah dia. Kan? Dia kata patut. Lepas tu abah dia mana? Dia kata meninggal dah ustaz. Meninggal dah. Dia kata tak apalah, benda nak jadi dah, tak boleh nak kata abah lah. Tapi kalau ikut kaedah, senang je. Orang jenis lagu ni dia dah boleh buat calculation. Kita jangan ambil 29, ambil je 30 hari. Sebab bulan Islam ni 29 ataupun 30 hari. Itu bulan Islam. Kita ambil 30, tak pergi. Ambil 30. Kalau 2 hari je puasa, ada 28 hari tak puasa. Tulislah yang 1970-an tu, tulis 2 hari tak puasa. 2 hari puasa, 28 hari tak puasa. Catat. Dah tahu dah setiap tahun berapa hari tak puasa. Pi pusat zakat tu dekat Senawang tu dah. Tuan-tuan ambil je jalan ni, jalan terus lah. Jangan kona-kona. Ni Zah pusing sikit belah kanan, kona satu ya. Depan kedai ayam tu, depan kedai buah tu kona sekali ya. Zah yang naik bukit, simpang 4, ambil kanan, tengok belah kiri, atas tu ada tulis pusat zakat. Kalau tuan-tuan tak tahu, saya boleh bawa. Tapi sebelum sampai tempat tu saya nak tunjuk tu, ada kedai tom yam, kita makan situ dululah. Sebelum nak sampai ke situ, banyak persinggahan dia dululah. Jadi nak apa-apa tuan-tuan, pi suruh dia kira. Ada ke betul hari tu dia main kat saya, dia kata, Ustaz tolong kira Ustaz. Tak ada kojo aku nak kira. Bukan saya dibayar gaji untuk kira. Depa tu dibayar gaji untuk kira. Kira fidyah tuan-tuan. Bukan saya tak kena kira. Tuan-tuan dah suruh dia kira. Kira. Hari tu ada satu ni, imam tu kira-kira, kena beribu.
Dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Ustaz suruh pergi kira kat sana Ustaz. Kira-kira kena 10,000 Ustaz. Saya kata, nak buat lagu mana? Bayar lah. Tak ada jalan ke Ustaz? Kau tim ke apa? Kau tim. Imam yang telefon saya tu imam. Lepas tu imam pun saya boleh percaya sangat. Bukan imam sini lah. Marah pula Haji Sudin kat saya. Tak, tapi nak abang kat nak abang kat tuan-tuan, dia nak kau tim. Saya kata tak boleh. Tapi sebenarnya Negeri Sembilan ni dia antara negeri yang consider dengan kadar bayar zakat. Sebab kadar bayar zakat kita berdasarkan zakat fitrah kita. Bayar fidyah kita berdasarkan zakat fitrah kita. Berapa kadar fitrah kita? Kadar fitrah kita RM7. Ambil daripada satu gantang Baghdad. Satu gantang Baghdad bersamaan dengan 2.75 kilo, lebih kurang tu. 2.7 kilo. Jadi 2.7 kilo jadi RM7. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Satu cupak bersamaan dengan RM1.75. 2.7 kilo dia buat pembahagian, kalau bahagi 4 dapat lebih kurang 688 gram. 688 gram bersamaan dengan RM1.75. Tu ya. Kita Negeri Sembilan kita simple. Kita tak payah pening kepala tuan-tuan. Tuan-tuan type nanti kalkulator fidyah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni antara negeri yang kalkulator dia terus tolong kirakan, tak payah pening kepala. Tak payah, tapi dia ikut tahun, nanti tuan-tuan kena add tambah lah. Kalau tuan-tuan rasa tinggi betul lah nak bayar, sebab RM1.75 ni dia kira gandaan. Kalau Syafi'i kita mazhab Syafi'i dia kira gandaan. Tapi bila dah tekan tu dia keluar pula, bagus kat Negeri Sembilan ni dia keluar pula satu pandangan lagi daripada Hanafi, tak silap saya. Hanafi dia jadi setengah, bermaksud 2 cupak. 2 cupak, setengah daripada satu gantang bermaksud 2 cupak. Bermaksud 2 cupak, lebih kurang 1.3 kilo. Berapa ringgit? RM3.5 tak payah ganda. Negeri Sembilan dia bagi begitu. Saya cakap begitu tuan-tuan, dia kata Ustaz tak tahu pula Ustaz. Terus nak kira ikut cara Hanafi tu. Pandai betul Pak Imam ni. Orang Negeri Sembilan panggil ceneke. Iyalah, betul kan? Betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saya tak tahu ke bahasa Negeri Sembilan? Duduk sini berpuluh tahun dah tuan-tuan. Ceneke ni geng lagu ni lah. Dia nak ambil kesempatan lagu tu lah. Nak saya untung dekat dia. Dia nak lagu tu lah. Dia nak buat ala balai lagu tu. Kita pun tak boleh nak kata apa. Dia boleh cakap lagi Ustaz, cara kodah tak ada apa Ustaz? Cara kodah, cara orang Kedah lah. Saya pun kata tak tahu, tak boleh abang. Sebab Kedah dia ada cara dah. Orang kampung saya dia ada buat lagi lah, bayar fidyah tolak tarik tu. Tolak tarik, tapi saya tak setuju. Saya secara peribadi tak setuju. Sebab kaedah fidyah ni fidyatun ta'amu miskin, kena bagi makan kepada orang fakir miskin. Dia kena bagi makan. Semua nasabahnya disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kena bagi makan fakir miskin. KL. Saya semalam ceramah KL. Jadi KL kadar bayaran bukan macam kita. KL ambil RM4 satu hari tak puasa. Mereka ambil RM4, kita ambil RM1.75. Kita ni habis kau tim dah tuan-tuan. Habis murah dah. Mereka ambil RM4. Kalau kata mereka ambil RM1.75 kali dengan 2 jadi RM3.50. Nak genapkan terus, nak bagi jadi RM4 senang. Dia ambil guna RM4, kita ambil RM1.75. Tapi dia bayar tinggi lah. Dia bayar tinggi. Lepas tu ada jemaah tu tanya, Ustaz, nak kena pergi Negeri Sembilan lah Ustaz. Saya pun kata bayar kat Negeri Sembilan lah, bagi kita punya kutipan tu tinggi sikit. Betul lah. Saya suka cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan orang mana? Tuan-tuan kerja kat mana? Tuan-tuan kerja kat Negeri Sembilan, bayar zakat kat Negeri Sembilan. Kadang-kadang bila orang tanya saya, dia kata Ustaz, saya orang Kelantan, saya nak bayar zakat kat Kelantan. Duduk dekat sini, menetap dekat sini, berniaga dekat sini, untung dekat sini, rumah buat besar dekat sini, bayar zakat dekat Kelantan. Saya kata tak kena.
Sama juga dengan orang Kedah. Main kat sini orang Kedah bukan main beria itu ini bagai tuan-tuan rumah 4-5 tingkat. Kalah Masjid Taqwa. Buat rumah besar. Bayar zakat kat Kedah. Amboi. Hang dah sapu rezeki dekat bumi ni, hang nak bayar kat sana. Tak kena. Ada orang marah saya bila saya kata begitu. Saya kata marah tak marah. Hang duduk sini, bayarlah zakat kat sini. Saya duduk sini, duduk Negeri Sembilan. Bayar zakat kat Negeri Sembilan. Rugi tak? Tak rugi. Nanti dia akan salurkan kepada asnaf-asnaf yang ada. Asnaf yang ada dia akan salurkan. Kita doa kebaikan lah pada penyaluran tersebut. Jadi kita kena faham berkenaan dengan pembayaran. Tadi kita dah sebut dah soal bayar. Jadi bila soal bayar, dah azan lah. Jadi bayar je lah. Apa susah tuan-tuan? Nanti pergi pusat zakat, tuan-tuan kira sendiri. Apa tuan-tuan tak abang saya dah azan, tak bunyi pula tu. Jadi tak payah pening kepala. Nak puasa ni siapa yang belum qada balik catat, suruh dia kira. Kalau nanti dah catat, letak tampai kat dinding. Sebab apa? Nanti kalau berlaku kematian kepada kita, anak dia boleh tolak daripada harta kita untuk bayar fidyah dulu, kerana itu hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah diberikan pusaka. Wallahu alam. Okey tuan-tuan, berhenti zakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fiddin, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.